Oke guys, oke kita sambung pembelajaran kita. Oke, tajuk perluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik. Oke, sebelum ini kita cerita yang perluasan macam mana latar belakang kan faktor-faktor perluasan kuasa Jepun. Macam mana Jepun tiba-tiba coba menjadi taiko di Asia Tenggara ini, dengan menyerang negara-negara Asia yang lain seperti Korea, China dan juga negara Asia Tenggara seperti kita. Oke, jadi kita tengok macam mana gerakan mereka nih. Oke, macam mana operasi mereka untuk meluaskan kuasa mereka di Asia Pasifik. Oke, jadi Perang Dunia Kedua ini di Asia Pasifik ini bermula apabila Jepun menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor pada hari yang sama. Oke, dorong sudah plan memang cantik-cantik. Oke, untuk mulakan perang pada 8 Desember. Oke, jadi kita tengok dia punya time frame di sini 8 Desember. Oke ya. Oke, kita tengok macam mana. Oke, kita tengok 8 Desember, pendaratan tentara Jepun di Kelantan. Oke, kita tengok di Kelantan di sini, di Semenanjung. Dan pada hari yang sama juga, Jepun menyerang Pearl Harbor. Ini Jepun, lepas itu diserang Pearl Harbor di Pulau Hawaii di sini. Kalau kamu tengok cerita Pearl Harbor nih, perang tuh, itulah. Ada filmnya tuh. Cukup lupa, lama sudah film itu juga tahun 2000 berapa tuh. Emang best lah film tuh. Kamu yang belajar sejarah Perang Dunia Kedua nih, bagi cikgu kamu wajib tengok film tuh. Memang best, sedih juga ceritanya. Bagaimana peristiwa Jepun menyerang pangkalan tentara laut Amerika Syarikat di Pearl Harbor. Kenapa Jepun perlu menyerang Pearl Harbor nih? Sebab Pearl Harbor ini adalah pangkalan tentara laut Amerika yang terbesar di Asia Pasifik. Jadi mereka nih yang kawal seluruh Asia nih dari sini, dari Pulau Hawaii ini. Jadi apa-apa berlaku di Pulau Hawaii, berlaku di Asia nih, Asia Tenggara sini, tentara dari Pearl Harbor nih, yang berpangkalan di sini diantar ke Asia. Jadi tidak perlu datang jauh lagi. Kalau dari Amerika jauh juga kan. Jadi di sini memang Amerika sengaja cuncun punya pasang pangkalan tentara laut di sini, untuk backup apa yang berlaku di Asia di sini, jadi Jepun pintar, dia hantam dulu, dia hancurkan dulu Pearl Harbor ini. Jadi bila mereka menyerang negara Asia Tenggara yang lain, Amerika tidak dapat bagi bantuan, sebab mereka sendiri pun sudah hancur. Tengok film nih, memang kau lah, tentara Jepun serang tuh Pearl Harbor, hancur sehancur-hancurnya. Seterusnya, apalagi Jepun 10 Desember Jepun memulakan serangan di mana nih? Di mana nih? Astagfirullahaladzim. Terlari sudah. Sekejap. Jepun mendarat di Pulau Guam. Di mana nih Pulau Guam nih? Di sini Pulau Guam. Tengah-tengah dia tidak jauh juga. Seterusnya 16 Desember Jepun menguasai Miri, Sarawak. Di sini. Di Miri. Sarawak. Nomor 4 nih. Seterusnya nomor 5. 22 Desember 1941 pendaratan pertama Jepun di Filipina. Filipina pun diserang juga sini. And then Pulau apa nih? Pulau Wake jatuh. Selepas serangan kedua Jepun nomor 6. Pulau Wake ini di mana? Pulau Wake nomor 6. Di sini. Dekat dengan Pearl Harbor. Then 25 Desember Hong Kong menyerah kalah, diserang. 2 Januari Manila, Filipina pun kalah. Then 2 Januari 1942 Jepun menakluk Burma. Burma ini Myanmar, sekarang ini Myanmar. Habis juga. And then 19 Januari Jepun menguasai Sandakan, di Sabah. Ada peristiwanya di sini nih. Dari Sandakan sampai ke Ranau, tawanan tentara British dan Sabah nih, berjalan kaki ke sana orang, ditawan oleh Jepun. Itu ada kisahnya tuh. And then apa lagi nih? Jepun menguasai Singapura. Ini yang 15 Februari 1942 nih, cerita pasal Jepun menguasai Singapura nih, start dari Kelantan sampai ke Singapura nih, seluruh tanah Melayu nih. Kamu tengok film
Lieutenant Adnan, itu film Malaysia. Lama saya film tu, dia cerita pasal peristiwa penaklukan Jepun dari Kelantan sampai ke Singapura. Endingnya Lieutenant Adnan berusaha untuk mempertahankan Singapura daripada serangan Jepun. Jadi di situ tentera tanah Melayu ni adalah British kan, dibantu oleh askar Melayu, dan juga askar dari negara-negara Commonwealth. Jadi endingnya di situ kalah juga. Jepun berjaya menguasai seluruh tanah Melayu. Jadi kamu tengok film Lieutenant Adnan tuh, cerita macam mana askar Melayu mempertahankan tanah air mereka. So mengharap dengan British, mengharap dengan negara yang lain tidak boleh kan. Jadi siapa lagi? Jadi situ cerita kisah benar tuh Lieutenant Adnan tuh, itu adalah kisah yang menaikkan moral dan semangat tentera Melayu pada masa itu. Sampailah sekarang yang menjadi motivasi kepada seluruh tentera Malaysia. Sebab yalah memanglah kita dijajah oleh British kan. British patut mempertahankan negara kita, tapi kita sebagai yang berada di sini, kita yang kena mempertahankan negara kita. Jadi Lieutenant Adnan tuh dia tuh belajar ilmu ketenteraan daripada British juga. Mereka ini adalah askar Melayu, satu regimen, satu pasukan yang terdiri daripada orang Melayu yang dilatih oleh British, untuk menjadi tentera kepada British. Tapi bila Jepun menyerang tanah Melayu, orang British tidak semangat mau lawan Jepun. So, bukan negara dorang kan. Negara-negara Commonwealth yang lain pun, dari India, dorang pun tidak berjuang habis-habisan mempertahankan tanah Melayu, melawan Jepun. So, Jepun kuat. Jadi yang paling semangat situ berperang siapa? Askar Melayu lah. Jadi kamu tengok tu filem Lieutenant Adnan. Memang sedih lah, memang nangis juga kalau tengok filem tu. Jadi at the end, lepas tu Jepun mengebom Darwin. Di mana nih Darwin nih? Nomor 12 nih. Astagfirullahaladzim. Terklik lagi. Kita tengok Darwin. Oh, Australia. Darwin nih di Australia. Dia bom di sini. Serangan bom udara. And then serang apa lagi? Laut Jawa. Jepun mengalahkan tentara bersekutu. Ini Belanda di sini. And then at the end seluruh Asia di sini diserang, dijajah oleh Jepun, kecuali sini Thailand. Thailand ni kenapa Thailand tidak dijajah, tidak diserang oleh Jepun? Thailand bekerja sama dengan Jepun. Thailand bagi laluan kepada tentera Jepun, untuk turun ke tanah Melayu, ke Burma, limpaslah negara kami. Kamu jajahlah mereka. Yang penting kamu jangan serang Thailand. Jadi Thailand merdeka lah, tidak dijajah oleh Jepun. Pintar juga Raja Thailand nih, jadi at the end hampir keseluruhan Asia Tenggara ini, Asia ini dari atas nih, dari China sampai ke Indonesia nih, sampai ke Papua pun dijajah oleh Jepun. Begitulah ceritanya. Alright. Jadi kalau kita baca sejarah Malaysia dari dulu, memang macam Jepun yang paling jahat, semua kejam. Memang cara mereka, biasalah perang kan, perang memang kejam. Kalau filem Malaysia yang pasal Jepun itu tadi Lieutenant Adnan, juga satu filem apa lagi, Embun. Itu pun tajuknya Embun. Itu pun cerita pasal zaman Jepun, macam mana kekejaman Jepun terhadap orang-orang tempatan, terutamanya orang Melayu yang tinggal di orang Cina yang tinggal di tanah Melayu. Orang Melayu orang sikit, tapi kejam jugalah. Orang Cina yang paling dibenci oleh Jepun di tanah Melayu. Sumpah orang Cina dibunuh semua, potong kepala. Sebab sebelum serang tanah Melayu, Jepun pernah berperang dengan China, jadi dendam tuh. Jepun pernah serang China. Kalau kamu tengok filem Ip Man, kamu pernah tengok filem Ip Man? Jepun kan menjajah China kan. Jadi Ip Man keluar dari Foshan, dia pindah pergi mana? Dia pindah pergi Hong Kong kan. Jadi tuh dia punya rumah ditawan kan oleh Jepun. Kalau ikut ceritanya tuh rumah Ip Man tuh dijadikan office, jadikan markas oleh tentera Jepun. Sebab rumahnya besar kan, cantik lagi. Jadi itu banyaklah filem versi yang di China, versi Korea. Cerita pasal perang Jepun nih, penjajahan Jepun nih, banyak negara yang buat filem. China ada buat filem, Korea ada buat filem, Malaysia, Indonesia pun ada. Burma. Jadi kamu pilihlah mana kamu mau tengok. Tapi kalau negara kita, tengok tuh Lieutenant Adnan dengan Embun, itu kamu tengok. Cerita Ip Man tuh dia cerita sikit saja lah pasal penjajahan Jepun. Ada kan yang dia lawan siapa tuh? Ip Man kenapa? Yang kedua kan tuh? Yang dia lawan general tentera Jepun tuh kan? Orang lawan, one by one di situ. Kalah juga yang Jepun. Jadi itu pun salah satu peristiwa dalam Perang Dunia Kedua yang diselipkan di dalam film.
Jadi negara kita ini masih kurang lagi lah film-film sejarah. Harap ada lagi lah film-film perang yang best-best yang Malaysia mampu buat, yang berkaitan dengan sejarah. Ya, yang terakhir lah sudah tuh Lieutenant Dan, itulah paling best. Sekarang yang lepas tuh tidak sudah film-film perang yang macam tuh, yang menaikkan semangat patriotisme negara kita pada masa yang sama menceritakan tentang sejarah negara kita. Jadi Perang Dunia Kedua nih, yang merangkumi Eropa sampai ke Asia Pasifik ini telah mengorbankan hampir 75 juta nyawa. 75 juta guys, seluruh dunia orang mati pada masa itu. 75 juta tuh sangat ramai. Macam mana juga satu mesin kan tuh boleh bunuh berapa ratus orang. Kan orang berkumpul di bawah kena tembak. Senang-senang ya mau bunuh orang. Penat-penat berlatih jadi tentera, datang-datang belum sempat angkat senjata sudah kena headshot di kepala. Kesian kan? Jadi kita ini sebagai rakyat Malaysia, kita yang lahir bukan pada zaman ini, yang kita lahir zaman modern ini tidak perang, kita syukurlah. Kesian bayangkan orang yang lahir tahun 1900 tuh, awal abad ke 19 tuh, awal abad awal abad ke 20, tahun 1900, 1918 Perang Dunia Pertama. 1939 Perang Dunia Kedua. Nah, jadi dalam hidup orang 2 kali perang. Jadi bayangkan kalau perang, satu dunia akan melesatkan ekonomi. Kita ini baru masalah Covid sedikit ini kan, masalah ini sudah hancur ekonomi. Teruk kan ekonomi kita kan. Ramai sudah orang hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan. Bayangkan kalau perang. Nah, jadi syukurlah kita yang tidak hidup zaman itu. Kita tidak hidup zaman Jepun nih. Bayangkan kalau kita hidup zaman itu. Berani nggak kita berperang melawan Jepun? Jadi settle untuk Perang Dunia. Jadi lepas ni kita akan cerita pula secara detail pula, macam mana faktor kedatangan Jepun ke negara kita 35 ni. Kita cerita detail pasal Jepun di negara kita. Ini yang umum macam ni, Jepun serang ni negara-negara ni kan. Jadi lepas ni kita cerita itu pula 35. Macam mana Jepun mendarat dari Kelantan sampailah ke Singapura, Sabah dan Sarawak. Apa yang berlaku? Settle. Memang Jepun besar kepala. Jadi sekali lagi aku ingatkan, kalau mau dapat gambaran yang lebih jelas lagi pasal perang ni, serangan perluasan kuasa Jepun ni, tengok filem Pearl Harbor 1, tengok filem Embun, tengok filem Lieutenant Dan. 3 filem ni kamu wajib tengok. Kalau mau best lagi tengok filem yang Korea punya My Way, itu pun best juga. Tengok juga cerita Ip Man, baru kamu dapat gambarkan, oh begini rupanya perang, begini suasana perang, begini rupanya kekejaman Jepun, begini serangan Jepun. Jadi jangan lupa download film tu, kamu cari mana-mana ada di internet. Cikgu tidak boleh tayangkan video itu di sini. Selingannya, sedutannya pun susah sikit sebab nanti video cikgu di ban oleh YouTube. Susah juga kan, padam lagi. Jadi sampai sini saja. Jadi video akan datang cikgu akan terangkan pula faktor kedatangan Jepun ke negara kita, detail pasal Malaysia saja. Indonesia, Burma itu biarlah orang belajar sejarah negara. Kita belajar Malaysia saja. Oke. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.